الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tudhhir asy-syamatata li akhik fayarhamahullah wa yabtaliyak, atau kama qala, hadis riwayat At-Tirmizi. Maksudnya seorang sahabat yang bernama Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, la tuzhirish syamatata li akhik, janganlah sekali-kali kamu tunjuk seronok ke atas musibah yang menimpa saudara kamu. Nabi pesan dalam hadis ni, Nabi kata kalau ada di kalangan kita, saudara kita, orang Islam, sama-sama berada di masjid, sama-sama semayang dengan kita, sama-sama beriman kepada Allah dan Rasul, sama-sama nak mengangkat kalimah Allah menjadi kalimah yang paling tinggi di muka bumi dan sebagainya. Nabi kata, la tudhhirish syamatata li akhik, jangan sekali-kali kamu tunjuk seronok ke atas musibah yang menimpa saudara kamu. Fayarhamahullah, Nabi kata takut-takut Allah Subhanahu wa ta'ala kemudiannya bagi rahmat kepada orang yang ditimpa musibah ini. Wa yabtaliyak, dan Allah menimpakan ujian kepada kamu pula. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa apabila saudara kita ditimpa musibah, ditimpa fitnah, ditimpa satu benda yang dia sendiri pun tak suka benda itu menimpa dia, kalau sekiranya kita tidak ada simpati, bahkan kita tunjuk seronok pula ke atas musibah yang menimpa dia, bahkan kita mengambil kesempatan pula ke atas musibah yang menimpa dia dengan memburuk-burukkan dia, Allah Subhanahu wa ta'ala suruh Nabi bagi tahu dekat kita, jaga-jaga, takut-takut orang yang ditimpa musibah itu kemudiannya Allah bagi rahmat kepada dia, dan kita yang berseronok dengan musibah yang menimpa dia diuji pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita kena uji, baru tahu kita boleh tahan ataupun tak boleh tahan dengan ujian yang mengenai kita. Hadis itu riwayat Imam At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam ayat 10 surah Al-Hujurat, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman, kalau betul dia beriman, dia mempunyai semangat ukhuwah, bersaudara dengan sama-sama orang yang Islam dan beriman sama macam dia. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin syai'ah fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadri, atau kama qala, hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, janganlah ada seorang daripada sahabat aku membawa satu berita buruk tentang sahabat aku yang satu lagi. Naik pesan macam tu. Nabi kata, la yuballighuni ahadun min ashabi, jangan ada seorang daripada sahabat aku mai jumpa aku bawa satu berita buruk tentang sahabat yang seorang lagi.
fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadri. Aku nak kalau boleh waktu aku keluar jumpa dengan sahabat-sahabat aku, dada aku lapang daripada ingatan tidak elok tentang dia itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi sendiri tak suka dengar berita-berita yang tidak pasti. Nabi sendiri tidak suka dengar berita-berita yang buruk dan keji tentang sahabat dia yang disampaikan oleh sahabat yang lain. Kerana dengan dengarnya berita-berita yang tidak elok ini boleh menyebabkan dada seseorang rasa tidak lapang dengan orang yang diceritakan berita-berita buruk itu. Hadis itu riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cukuplah dengan dosa dan kesalahan yang banyak kita buat. Jangan ditambah dosa dan kesalahan itu dengan sesuatu yang kita pun tidak tahu asal usul dan pokok pangkalnya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada terlibat dalam benda-benda yang tidak baik yang seperti itu. Yang perkara tidak baik itu bukan sahaja merosakkan kita, bahkan merosakkan umat Islam seluruhnya. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 14. Muka surat 29. Muka surat 29. Kita masuk satu bab baru. Kata dia bab ma jaa fi ijlalil kabir. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan membesarkan dan mempermuliakan orang tua-tua. Tajuk malam ni ialah Islam satu agama yang mengingatkan kita supaya hormat orang tua-tua. Siapa orang tua-tua yang kita kena hormat, dia akan terang sekali lagi. Kata dia, ketahuilah saudaraku, membesarkan ataupun memuliakan orang tua-tua kerana tuanya dan mempermuliakan mereka itu adalah disuruh oleh syarak kita. Kita hormat satu orang tu kerana dia tua, kerana umur tua dia, kita hormat dia. Agama suruh, dia kata begitu. Sama ada orang tua-tua itu laki-laki atau perempuan. Dia orang tua, tak sekira dia laki-laki ke dia perempuan ke, dia orang tua, kerana tua dia, kita wajar hormat dia. Begitu. Jikalau orang awam ataupun orang kafir sekalipun, dia kata sekalipun orang tua ni orang awam, maksudnya bukan adik-beradik kita. Bukan nanti mak penakan kita, bukan nanti tok penakan kita, bukan nanti adik-beradik kita saja kita kena hormat. Orang tua, walaupun dia orang awam, bukan adik-beradik, tak ada kena mengena dengan kita, dia orang tua, walau kafir sekalipun, kalau dia orang tua, kita wajib menghormati dia. Begitu. Maka mempermuliakan dan menghormatkannya itu ialah menyambutnya dan bersalam-salam dengannya pada waktu datangnya, mengucup tangannya dan mendudukkan dia pada tempat yang mulia, iaitu tempat yang setaraf dengan dia. Itu di antara cara nak hormat orang tua-tua. Sambut dia, tunjuk muka manis kat dia, kalau boleh peluk dia, kucup tangan dia, dudukkan dia di tempat yang patut. Dia orang tua, dia patut duduk lebih tinggi pada kita. Dia orang tua, kita duduk atas bangku, suruh dia duduk atas lantai. Tak boleh. Tak kena. Hormat dia, sambut dia di rumah kita, sambut dia, panggil masuk, tunjuk salam dengan dia, kita bongkok sikit, tunjuk kita hormat kat dia. Maka ini dia kata disuruh oleh agama kita. Dudukkan dia pada tempat yang mulia, tempat yang setaraf dengan dia, dan yang menjadikan suka hatinya dan dapat rehat dia. Dia rasa suka kat kita. Cara kita welcome dia, cara kita sambut dia, cara kita tunjuk yang kita suka kat dia, menyebabkan dia suka kat kita. Dia berkenan kat kita. Tuan-tuan, siapa yang tak suka dihormati? Orang yang waras fikiran. Siapa dia? Orang yang waras fikiran, yang dia tak suka orang hormat dia. Ada. Semua orang suka. Semua orang suka kalau orang hormat dia. Suka. Tak ada orang dalam dunia ni suka orang benci dia, suka orang cemoh dia, suka orang rosakkan nama dia, suka orang fitnah dia, suka orang jahanamkan dia. Tak ada orang suka. Macam-macam ni tak ada siapa suka. Sebaliknya semua orang suka kalau orang hormat pada dia. Nah, demikianlah dengan orang tua. Orang tua lebih lagi, dia rasa dia perlu dia hormati kerana dia orang tua. Jadi Islam suruh kita memenuhi naluri kemanusiaan ini. Dia suruh kita hormat orang tua-tua ni dengan kerana tu suka hati orang tua ni. Orang tua-tua tuan-tuan, dia bukan mau sangat RM2 ni. Dia
Dia tak ada apa dah. Makan pun tak apa nak lalu dah. Bagi duit banyak kat dia, dia nak buat apa? Kain baju hadu ada, tak pakai dah. Raya tahun lepas orang bagi kain pelikat 4 lai dekat dia. 4 lai tu baru pakai selai. Tahun ni orang rupi lagi 4 lai, tak lah pakai dah kain pelikat dia pun. Dia tak mau dah jenis-jenis kebendaan ni. Ingatan kita dekat dia, yang tu dia mau. Ingatan kita dekat dia. Ziarah dia, telefon tanya abang dia ambil berat tentang yang tu saja yang dia mau. RM2 kalau bagi kat dia, boleh bagi kat cucu dia balik lagu tu aja. Dia tak guna RM2 tu. Tak ada teringat lah nak makan samko apa, tak ada dah orang tua ni. Dia tak ada, dia tak macam selera orang muda. Orang muda ni hari ni teringat nak makan sup, esok teringat nak makan tom yam, lusa rasa nak makan sate. Orang tua dia tak ada selera macam mana orang muda ni. Dia lagu biasa aja, tak ada apa. Anak main rumah dia, dia boleh potong pisang 1 sikat 2 sikat, bagi dia seronok dah. Yang tu aja. Yang tu saja. Tanya abang dia buat masak apakah lebih sikit, dia hantar 1 mangkuk kat dia, itu aja. Seronok dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita buat macam tu kat dia, kita boleh ambil hati dia, dia rasa rehat. Dia nak menghabiskan sisa-sisa umur dia tu, dia rasa selesa, dia rasa rehat. Anak tak bagi masalah dekat dia, anak tak bagi sakit kepala dia, anak bagi penghormatan kepada dia. Itu yang dia nak. Begitu. Maka memperbuat besar dan hormat akan mereka itu, yang demikian itu dapat balas daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan buat takat ambil hati aja. Allah balas dengan balasan kebaikan kepada orang yang buat baik kepada orang tua. Seperti yang diterangkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Dia kata ada hadis mengatakan Allah janji kebaikan kepada orang yang buat baik kepada orang tua. Hadis tu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma akrama syabun syaikhan li sinni illa qayyadallahu lahu man yakrimuhu 'inda sinni." Maksud dia diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama sahabat tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada mempermulia seorang yang muda akan seorang yang tua kerana lebih umur dan kerana lebih tuanya, melainkan disediakan Allah baginya orang yang mau mempermuliakan dia ketika tuanya nanti. Itu dia. Yang kata dunia ni bulat. Nak pergi ke mana tuan-tuan? Nak pergi ke mana? Hari ni kita buat baik ke dia. Esok orang-orang muda zaman kita tua, esok orang-orang muda zaman tu buat baik ke kita. Bukan adat. Ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janji. Kita buat tahana kat dia lah, esok kita kena. Kena. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tidak ada azab, tidak ada seksa yang segera pembalasannya selain daripada dosa derhaka pada ibu bapa. Dalam banyak-banyak azab Tuhan ni, Nabi kata azab yang paling cepat nanti nak hinggap mai kat kita ialah azab kat atas orang yang buat tahanan ke ibu bapa. Maksud cepat apa dia? Sebelum mati dia akan rasa. Macam mana dia buat tahanan kat orang tua dia dulu, dia akan rasa anak-anak dia buat tahanan ke dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kena ingat ini pesan dalam agama kita. Dan pesan kalau Quran sebut, kalau Nabi sebut dalam hadis, ini pesan yang benar. Tidak ada pesan yang tipu, dusta dan palsu dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kata At-Tirmizi, ini hadis gharib, tiada kami ketahui melainkan daripada ini syekh. Masalah mempermuliakan orang-orang tua itu memanjangkan umur. Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya, pada hadis dan masalah itu satu penyukaan hati dengan panjang umur kerana mempermuliakan orang yang tua-tua. Maka hendaklah ingat-ingat jaga baginya. Kerana tiada dapat taufik bagi menghormatkan orang-orang tua itu melainkan orang yang telah dihukumkan Allah baginya dengan panjang umur. Itu dia. Dia kata bukanlah makna bila kita buat baik kepada orang tua, umur kita yang patut mati tahun depan panjang 10 tahun, tak, bukan maksud macam tu. Mati tetap mengikut ajal yang ditetapkan. Tapi yang kata buat baik pada orang tua-tua ni akan memanjangkan umur, ini sekadar untuk menyukakan hati orang saja. Supaya orang bila dengar, dia rasa ini satu motivasi untuk dia. Satu benda yang nak encourage dia, nak menyemarakkan semangat dia untuk nak buat baik kepada orang tua-tua, dia kata. Dan demikian inilah
telah menyebutkan dia oleh Ibnul Arabi dalam Syarah At-Tirmizi daripada ulama bahawasanya pada hadis dan masalah itu dalil atas panjang umur bagi siapa-siapa yang menghormatkan orang yang tua-tua. Dia kata inilah kesimpulan yang ulama ambil. Begitu. Bab baru dia kata bab majaa fil mutahajiraini. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan dua orang yang tiada bertegur-tegur. Ini pula dia nak masuk satu bab pula. Dalam masyarakat ni ada benda ni berlaku. Tak bertegur-tegur. Satu orang dengan satu orang dia jadi tak tahu dia marah, dia benci lagu mana. Tu sampai tak mau nak bertegur. Jumpa pun beralih ke lain. Lebih teruk lagi sampai nampak ludah buang dan sebagainya. Dia jadi begitu. Sifat bermusuh-musuh, benci-membenci yang dilarang oleh agama tu, yang tu subuh dalam masyarakat kita. Subuh. Dan tuan-tuan tengok dalam hadis kita baca banyak kali dah hadis tu. Nabi kata al-muslim akhul muslim. Orang Islam saudara kepada orang Islam. Dan la yazlimuhu. Oleh itu jangan buat zalim kepada orang Islam. Kan? Wala yahqiruhu. Jangan kamu hina dia dan sebagainya. Kan? Kemudian Nabi bila terang panjang tu Nabi kata at-taqwa hahuna. Nabi tunjuk mai ke dada dia. Nabi ulang 3 kali at-taqwa hahuna. Nabi kata takwa tu ada dalam ni. Tengok tak nampak. Tapi dalam ni ada takwa. Tengok kolok nampak cantik dah. Tengok pakai serban, tengok pakai jubah. Rupa-rupanya takwa tak ada dalam hati. Maka Nabi kata at-taqwa hahuna. Takwa tu ada sini. Nabi kata tunjuk mai ke dada. Nabi kata bihasbi mri'in an yahqira akhahul muslim. Bihasbi mri'in minasyarri. Memadai seorang muslim itu dianggap daripada orang jahat. Dianggap daripada kejahatan. An yahqira akhahul muslim. Apabila dia menghina saudara dia yang sama-sama Islam. Cukup untuk nak kata dia jahat. Mulut dia duk cakap benda yang menghina kawan dia sendiri. Cakap dia menghina kawan dia tu, Nabi kata cukup dah. Bihasbi mri'in. Cukup bagi satu-satu orang itu minasyarri, dianggap dia ni daripada kejahatan apabila mulut dia duk hina kawan dia sendiri. Cukup untuk kata dia ni jahat. Nabi kata. Jadi ni semua kita dah baca. Pasal apa kita tidak ambil pengajaran benda-benda macam ni? So, dia kata ada orang, dia kata yang dia ni sampai ke peringkat tidak bertegur-tegur. Benci kat kawan ni sampai tak mau tegur. Sudahlah dihentam kawan tu, digasak kawan tu cukup-cukup. Jumpa tak mau tegur. Tunjuk, sombong, tak mau nak bertegur dengan orang. Ketahuilah saudaraku, telah lalu dalam juzuk yang ke-13 menerangkan beberapa masalah tentang tidak bertegur-tegur ini. Dia kata. Maka di sini didatangkan oleh At-Tirmizi hadis yang menunjukkan ditutup pintu syurga ke atas dua orang yang tidak bertegur-tegur itu sehingga berdamai keduanya. Selagi mana dia ni ada masalah dengan kawan dia, dengan saudara dia yang sama-sama Islam, masalah tak boleh nak tegur, maka selagi itulah pintu syurga tertutup untuk dia. Dia tak boleh masuk ke dalam syurga. Demikian kata hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tuftahu abwabul jannah yawmal itsnain wal khamis fayughfaru fihima liman la yushriku billahi syai'a illa al muhtajirain yuqalu ruddu hadaini hatta yastaliha. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahawasanya Nabi SAW telah bersabda ia. Dibuka pintu syurga itu pada hari Isnin dan hari Jumaat. Boleh tulis, terlalu betul itu. Hari Khamis. Dalam hadis kata Khamis. Dibuka pintu syurga itu pada hari Isnin dan pada hari Khamis. Tiap-tiap minggu, Nabi kata 2 hari ini Allah buka pintu syurga. Macam kita dah belajar dah. Syurga ni ada dah. Syurga lah ada dah. Neraka pun lah ada dah. Syurga yang ada dah tu, bila mai hari Isnin, bila mai hari Khamis, Allah perintah suruh buka pintu. Buka pintu sebagai satu simbol kepada kesediaan Tuhan untuk mengampunkan dosa manusia yang minta ampun kepada dia pada hari-hari tersebut. Itu sebab sunat kita puasa hari Isnin dengan Khamis. Supaya pada hari yang berkenaan kita dalam keadaan buat ibadat pada Tuhan. Pada hari berkenaan, pada hari Allah buka pintu syurga tu, pada hari itu kita dalam keadaan duk beribadat kepada Tuhan. Begitu. Maka Nabi SAW kata dibuka pintu syurga pada hari Isnin dan hari Khamis. Maka diampunkan dia pada keduanya bagi siapa sahaja yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu.
Sempena bukanya pintu syurga hari Isnin dengan hari Khamis ni, Allah nak mengampunkan dosa siapa-siapa juga dengan syarat yang pertama, dia tak ada buat benda dosa syirik kepada Allah. Dia tak ada, dia bersih daripada dosa syirik. Satu. Melainkan dua orang yang tidak bertegur-tegur. Dan yang kedua, orang yang tidak akan dapat pengampunan dosa dan tidak dapat peluang untuk masuk syurga ni ialah orang yang dia ni ada masalah, tak bertegur-tegur dengan sama saudara yang Islam. Begitu. Dikata orang baginya tolak akan mereka itu. Itu dia. Maka Allah Subhanahu wa taala perintah kepada malaikat, Allah kata ruddu hadaini, tolak dua orang ni, tolak. Dua orang yang saling bermusuh di antara satu sama lain, yang saling benci-membenci di antara satu sama lain, yang saling mengkhianati di antara satu sama lain, dua orang ni kata Allah kepada malaikat, rudduhu hazaini, hampa tolak buang orang-orang yang macam ni. Jangan bagi pengampunan dan jangan bagi peluang mereka untuk masuk ke dalam syurga. Yang ni tutup kembali pintu syurga itu ke atas dua orang yang tidak bertegur-tegur ini. Sehingga berdamai antara keduanya. Itu dia. Sampai bila mereka ni ditahan daripada masuk dalam pengampunan Allah, daripada masuk syurga Allah, sampai bila? Sampai mereka ni boleh baik balik. Selagi hampa tak boleh baik balik, selagi itu tak sah. Tak sah minta, tak sah nak harap nak masuk ke dalam pintu syurga Allah. Tak sah. Muslimin dan muslimat, kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Bentar, kita tengok benda-benda ni, kita duduk ngaji. Kena beramal lah. Tuan-tuan, musuh tak habis. Kita kalau nak benci kat orang tak habis. Ada saja orang yang kita akan benci atas dunia ni. Hari ni 5 orang, minggu depan 10 orang kita benci. Ada saja orang yang kita nak benci atas dunia. Sama ada benci kerana dia ada buat sesuatu tak baik kat kita, ataupun benci kerana dengar orang cerita tak baik tentang dia. Kita benci kat orang ni tak ada pasal kadang tu. Benci. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Tajuk baru. Dia kata bab ma jaa fi sabri. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan tentang sabar. Dia cerita pasal sabar pula. Ketahuilah saudaraku, sabar itu ada satu perangai yang terpuji pada syarak. Sabar ni baguslah. Dia nak abang yang tu, sabar bagus. Kita pun tahu kata sabar bagus. Cuma kita tak boleh nak sabar. Yang tu aja. Kenapa kita tak tahu? Banyak benda baik yang kita tahu kata baik, tapi tak payah nak buat, dia tak apa nak boleh. Kan? Banyak lah ni tajuk yang kita baca di masjid kita ni, masjid Perang Temu semua tajuk nak suruh buat baik belakang kan. Agama suruh. Sabit daripada Quran, sabit daripada hadis Nabi, kita tahu benda tu agama suruh, tapi kadang-kadang tak boleh buat. Tak boleh nak buat. Sabar ni memang cukup baik. Tapi nak buat tu, nak melaksanakan perintah kesabaran itu, ya Allah, bergeraklah. Kadang-kadang tak boleh nak sabar. Berasa lagu macam nak tang sebiji lah. Orang Kelantan dia kata tang. Kan? Berasa dia kata macam nak tang sebiji. Oh, dia kata geram. Kan? Geram. Gamak dia kata kat aku. Tang sebiji. Dia geram. Geram jadi tak sabar. Kalau boleh sabar, itu cukup baiklah. Itu satu benda cukup baik bagi seseorang. Dia kata. Maka sabar, perangai sabar itu, bertuahlah dia. Dia punya ayat. Simple lah ya. Sabar ni benda baik. Semua orang tahu. Dia kata, siapa boleh beramal dengan sifat sabar, dia orang yang betul. Dia kata, cukup betul. Tak semua orang. Kalau dia boleh, dia satu orang yang betul. Dia kata. Kerana makna sabar itu deritakan dirinya atas apa-apa yang dibencinya. Itu makna sabar. Makna sabar ni ialah kita, benda tu kita tak suka, kita benci. Tapi oleh kerana dia dah kena kat kita, kita boleh tahan benda kita tak suka tu sabar. Tak suka kan? Kita tak suka, tapi nak buat macam mana benda tu ditakdirkan timpa mai kat kita. Kita cukup tak suka. Sabarlah. Sabarlah. Nak buat lebih-lebih tak boleh sekarang. Begitu. Maka tak dapat tidak barang yang dibenci oleh diri itu sangat banyak, tidak terkirakan. Dia kata banyaklah contoh benda yang kita tak suka. Benda yang kita benci, benda yang kita tak suka ni banyak. Dia kata. Tapi duk kena ke kita benda ni. Contoh dia apa? Seperti turun bala. Maka iaitu dibenci oleh diri. Dia kata, bala. Siapa mau bala? Bala ni bahasa Arab. Makna dia ujian. Ujian. Bala tu makna ujian. Kan? Bila kata dia ni kena bala. Kena bala, kita bayang lagu kena timpa kayu bala gitu. Dah. Bala ni makna dia ujian. Tuhan bagi ujian dekat dia. Dia kena bala. Dia kena uji.
Macam-macam lah. Kan ujian ni macam-macam. Kena lock up tu ujian. Kan. Lepas tu kena apa ke pula kan. Macam-macam lah. Cerita ni macam-macam. Kan. Cerita lebih-lebih pun dah lagi payah pula. Kan. Cerita ujian lah. Benda-benda macam ni ujian. Dia duk main lepas satu. Lepas satu. Diri yang menanggung ujian tahulah. Macam mana sengsara, perit, derita dia yang terpaksa menanggung ujian itu. Yang dia suka nak terang dekat orang semua. Kalau dia cuba terang pun banyak masalah lain akan timbul. Kan? Tapi orang yang melihat kita kena timpa ujian ni, dia sedap mulut nak mengatuk, nak kata apa pun. Lempar kitab pun ada-ada. Kan? Bakar keset pun ada-ada. Tak main mengaji pun bukan sikit dah. Macam-macam. Bila main macam-macam. Tuan faham tak apa yang cuba nak abang kita abang. Kan? Cerita dia macam tu lah. Cerita dia macam tu. Kan? Ini ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ini ujian daripada Allah. Masing-masing orang kena. Sesuai dengan kedudukan dia, sesuai dengan apa yang dia buat, besar perjuangan, besar ujian. Dia macam tu aja. Tak ada perjuangan, tak ada ujian. Dia duduk melengkang di rumah, tak ada apa. tak ada apa. Dia habis sangat masalah, tak ada duit. Habis sangat, terlampau sangat duduk rehat di rumah, kerja tak ada, dia main sakit. Ujian macam tu aja. Langkah keluar pada rumah, pergi duk buat benda hak agama suruh lebih sikit, dia main lebih sikit ujian. Macam tu aja. Dia main satu peringkat ujian sampai nak baca doa tak boleh. Itu ujian juga. Kan? Bukan setakat tak boleh mengajar, menceramah, baca doa pun tak boleh. Itu ujian. Ujian daripada Allah. Masing-masing orang, masing-masing ujian yang menimpa dia. Dan dia sendiri kadang-kadang tak boleh nak terang apa dia ujian yang menimpa dia tu. Dia tak boleh terang. Bukan dia tak mau terang. Payah. Dia lagu tu. Jadi ini yang kata ujian. Dia kata, maka tak dapat tidaklah barang yang dibenci oleh diri itu sangat banyak. Seperti turun balak, maka itu dibenci oleh diri. Dan menjunjung suruh Allah daripada semayang dan menurut sekalian hukumnya, maka tiada disukai oleh nafsu. Kita ikut perintah Allah. Nafsu tak suka. Buat apa bangkit pukul 5, bangkit dah 5:30, bangkit dah. Pergi pancok, mandi, manda apa semua, semayang, jalan pergi ke masjid, semayang subuh dan sebagainya. Buat apa? Baik tidur. Pejabat masuk 8:30. Pukul 7 bangkit, apa salahnya? Bangkit pukul 7, mandi, siap apa semua, pergi kerja. Bukankah bagus macam tu? Daripada bangkit pukul 5 pagi, time to time sedap tidur, kita dah nak kena bangkit semayang. Tapi itu perintah Allah. Nak buat macam mana kena bangkit? Nafsu tak suka. Tetapi kalau kita sabang dengan benda hak nafsu kita tak suka, besar ganjaran di sisi Allah. Ni yang dia nak beritahu kat kita tentang sabang. Dan menjauhkan apa haram dan sekalian yang ditegah syarak itu keberatan atas diri. Kita nak tinggal benda haram. Susah. Pasal kita suka dengan benda-benda haram ni, kita suka. Suka. Bila tersebar satu berita sensasi, kan? Kita suka menyambung cerita-cerita tu, kan? Cerita sensasi. Kita sebar-sebarkan sambil duduk minum ayam sasi aja. Kita sebar-sebarkan benda tu. Merebak habis semua. Merata tempat, kan? Dalam kadang kita pun tak tahu ujung pangkai cerita tu macam mana, dia boleh berlaku macam mana, pasal apa pergi jadi macam tu, kita tak tahu. Jadi dengan kerana kita dalam keadaan tak tahu, kita pergi duduk sebar cerita, tambah stay 2 lagi, tambah pula nak pergi sedap cerita. Maka akhirnya dengan kerana cerita kita tu ada orang yang menerima akibat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan menjauhkan apa haram dan sekalian yang ditegah syarak itu keberatan atas diri. Maka semua itu dideritakan oleh manusia. Dan tahu diri itu menjunjung taat dan menjauhkan maksiat dan deritakan apa sakit demam, azab sengsara di dalam satu ahwal dan sebagainya. Ini semua kalau kita boleh sabar, kita orang yang betul. Itu maksud dia. Berlaku satu kes, dia kata. Sahabat Ansar. Sahabat Ansar maksudnya sahabat Madinah, orang Madinah. Miskin, duit tak ada, sampai nak beli makan pun tak ada duit. Jumpa Nabi SAW. Jumpa Nabi. Bila sampai depan Nabi, bagi tahu betul-betul, ya Rasulullah, kami ni tak ada duit lah, sampai nak beli makan pun duit tak ada, begitu begini dan sebagainya. Minta Nabi tolong. Nabi SAW satu orang manusia tak boleh dengar orang minta tolong. Yang kata Nabi kita ni tak boleh dengar orang minta tolong. Maka dia kata dalam hadis tu, fa'a'atahum. Nabi pun pergi ambil apa ada dalam rumah dia, bagi dekat puak Ansar hak susah miskin ni. Nabi bagi. Thumma sa'aluhu fa'a'atahum. Kemudian meminta lagi mereka itu kepada Nabi. Maka diberinya akan mereka itu.
Lepas dah dapat balik makan-makan apa semua, duit ringgit belanja habis, mai pula jumpa Nabi minta lagi. 2 kali dah mai minta ke Nabi. Nabi pun mai hang lagi, bagi lagi. Yang kata Nabi. Kita takat sekali boleh. Kali kedua mai kata, hang ni mangkuk hayun kata. Ingat aku rumah welfare ke? Dia mula nak dokah lah, seorang mula nak naik lah. Tuhan bagi tulang 4 kerat cedah lagu ni mai duk minta kat orang. Seorang dia nak terah. Kau untuk pendengar kecup perut tak mai lah. Nabi ni mai sekali bagi. Balik pergi belanja habis mai pula. Mai hang lagi, hang bagi lagi. Ni yang kata Nabi SAW. Maka tidak pula dikata oleh Nabi tak ada jikalau barang itu ada. Dia yang kata Nabi ni. Lagi dalam rumah ada benda, lagi tu nak bagi kat orang. Tak erti nak mohong. Tak erti nak mohong. Banyak mana ada, habang sungguh-sungguh. Ada pun banyak mana, bagi lagi kat orang. Begitu yang kata Nabi. Dan tiada ia berbuat bakhil dan membalas dengan cakap yang menyakitkan hati. Nabi ni bakhil dak sekali-kali. Bukan sifat Nabi. Dak sekali-kali. Bakhil ni dak sekali-kali. Bahkan bukan setakat tak bakhil. Nabi ni kot nak bagi sakit hati orang, dak langsung. Tak reti nak bagi sakit hati orang. Ada tuan-tuan, dalam masyarakat kita ada orang macam ni, hak jenis orang Melayu kata kamat hidup. Dia sampai orang kata siapa marah kat dia ni orang tu jahat. Dia kamat hidup. Dia bukan reti marah ke orang, dia tak reti buat khianat ke orang, dia tak reti bagi sakit hati orang, tak reti. Dia baik. Baik punya manusia. Hang mai duk kata dia jahat, hang jahat. Kita kata begitu. Kata dia summa sa'aluhu summa qala ma yakunu 'indi khairin falan addakhirahu ankum. Kemudian sabda Nabi SAW pada akhir pemberian. Mai dah Nabi bagilah. Nabi bagi juga. Lepas Nabi bagi itu, Nabi pun kata kerana mengajar akan mereka itu. Nabi bukan kata nak bagi sakit hati, tapi Nabi kata dengan tujuan nak bagi pengajaran kepada mereka ni. Kata Nabi, hai kaum, barang yang ada pada aku, maka tidaklah aku simpan taruh akan dia daripada sekalian kamu. Bahkan telah aku beri pada sekalian kamu apa yang ada. Nabi habaq dekat mereka macam tu. Nabi kata, wahai sahabat-sahabat aku habaq betul-betul. Benda kalau ada dalam rumah aku tak pernah simpan. Aku tak pernah sembunyi daripada pengetahuan kamu semua. Hak mana ada, kalau hampa nak aku bagi. Aku tak simpan sikit pun untuk aku. Nabi kata begitu. Kerana aku amat suka kepada baik. Nabi kata, aku suka buat kebaikan. Itu maksud dia. Nabi kata, aku suka buat kebaikan. Kalau dalam rumah aku ada korma, ada 3 biji. Kamu mai, aku bagi 3 biji. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang pernah dengar cerita isteri Nabi, korma ada sebiji. Mai orang susah minta nak makan. Tak ada makanan nak makan. Mai minta daripada isteri Nabi, minta nak makan. Ada sebiji aja korma dalam rumah Nabi ni. Sebiji aja. Dan sebiji itu Aisyah duk taruh untuk nak buat buka puasa. Nabi dengan dia puasa hari itu. Nak buka puasa dengan sebiji korma. Nak belah seorang setengah. Allah uji Nabi. Itu kata Nabi. Ujian dia lagi dahsyat. Mai satu orang bawa anak kecil minta makanan. Sebab tak ada benda nak makan. Aisyah ni tak ada arah. Dia teringat korma pun ada sebiji. Tu saja dia nak makan dengan Nabi buka puasa sekali. Koyak korma tu bagi sebelah. Bagi sebelah padan dengan anak kau ni aja makan. Perempuan ni tak ada makan lagi. Dah habis anak dia makan, abang kata lapang lagi. Tak ada arah dia pun bagi sebelah lagi. Habis dalam rumah tak ada apa. Tak ada apa. Bila dah bagi, habis semua selesai, dia pun minta maaf banyak-banyak. Ada pun sebiji itu aja, aku pun dah bagi semua. Cuba pergi tengok kat rumah orang lain. Bila Nabi SAW balik, Aisyah beritahu ke Nabi. Aisyah kata, ya Rasulullah, tadi mai satu orang perempuan bawa anak kecil minta makan, aku bagi setengah, dia nak lagi, aku bagi semua. Tak ada apa dah di rumah kita ni. Nabi kata tak apa. Kalau macam tu kita buka puasa dengan ayam. Nabi kata. Kemudian Nabi kata dekat dia, walaupun sebelah tamar, bisyiqqi tamrah. Nabi kata, walaupun dengan sejorai sebelah tamar, kalau kamu bagi ikhlas kerana Allah kamu bagi itu, sebelah tamar itu cukup untuk mendindingkan kamu daripada api neraka. Nabi kata, tuan-tuan. Tak usah bagi seguni. Kalau kamu ada pun sebiji aja, sebiji itu kamu boleh koyak bagi setengah. Kamu bagi itu kerana mencari keredaan Allah.
Sebelah kurma itu cukup untuk mendindingkan kamu daripada api neraka Allah. Nabi kata macam tu. Tak marah, tak apa. Buka puasa dengan ayam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu dia. Ini cerita yang ada dalam Islam. Cerita tentang macam mana Nabi SAW, idola orang Islam. Hidup dia begitu. Baik, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kita sudah dengar ayat ni. Kan? Ayat ni nak cerita tentang Nabi. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan bahawasanya maksudnya Nabi itu bersangatan suka kepada berbuat baik. Yang kata Nabi Muhammad ni dalam soal-soal khair maksudnya kebaikan. Lasyadid, Nabi ni ekstrim, suka sangat kepada kebaikan. Kalau benda tu benda baik, susah senang Nabi akan buat benda baik. Itu yang dikatakan Nabi. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sambung hadis tu, wa may yastaghni yughnihillah, dia kata. Wa may yasta'fif yu'iffakullah. Dan barang siapa minta pada Allah kiranya kaya dan tidak kiranya minta sedekah, nescaya dijadikan Allah akan dia tidak minta sedekah, tidak tadah tangan ke sana kemari, bahkan bersungguh-sungguh ia berikhtiar mencari rezeki dengan jalan yang halal dan dengan menutup malu. Maksudnya melihara maruah dia. Barang siapa minta kat Tuhan, minta supaya Tuhan bagi dekat dia satu kehidupan yang tak minta pada orang. Maksud dia kaya lah. Kaya ni bukan maksud kaya ada duit juta-juta, bukan maksud ada duit ratus-ratus ribu, bukan maksudnya ada duit ribu-ribu. Maksud kaya ni cukup. Orang kaya tu cukup. Kalau dia dapat 500 sebulan, 500 cukup untuk dia. Kaya, dia orang kaya. Tapi kalau dia dapat 10,000 sebulan, 10,000 tak pernah cukup, dia miskin. Itu ta'rif kaya miskin dalam agama. Orang yang dapat banyak mana, banyak tu cukup untuk dia, dia orang kaya. Orang yang dapat banyak mana, banyak tu tak cukup untuk dia, dia miskin. Maka barang siapa yang minta dekat Allah, dia minta, ya Allah bagilah dekat aku sifat sempurna, sifat rasa cukup dengan apa yang ada. Dalam bahasa tasawufnya dia kata qana'ah. Sifat qana'ah, qaf nun alif ain ta marbutah tu. Qana'ah. Qana'ah maksudnya dia rasa cukup dengan apa yang ada. Dia minta dekat Tuhan, minta, ya Allah bagilah dekat aku rasa qana'ah, rasa cukup dengan apa yang ada. Kalau dia minta macam tu, Allah akan bagi macam tu kat dia. Nabi kata. Dia akan jadi satu orang manusia yang tidak meminta-minta, kerana perbuatan meminta-minta ni menjatuhkan maruah. Dalam Islam, Nabi kata, yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan hak atas hak duk bagi, maksud dia lebih baik daripada tangan bawah hak duk minta ke orang. Nak boleh jadi tangan yang memberi, kena ada duit. Tak ada duit nak bagi macam mana? Maka Islam, mau orang Islam ni ada daya usaha untuk berusaha, cari rezeki. Bila ada rezeki, mudah untuk dia nak buat kebaikan. Begitu. Maka dalam hadis ni, Nabi SAW kata, barang siapa minta dekat Tuhan supaya Tuhan jadikan dia orang yang cukup dengan apa yang ada, Tuhan akan bagi dia cukup. Dan Allah akan pelihara dia daripada jatuh maruah kerana sifat meminta-minta. Dan barang siapa minta pelihara diri daripada aib dan daripada benda yang haram, nescaya dipelihara Allah akan dia. Kalau dia minta supaya dia ni dipelihara daripada aib, Tuhan akan pelihara dia daripada aib, daripada malu kerana meminta-minta pada orang. Sabda Nabi SAW lagi, wa man yatasabbar yusabbirhu Allah, wa ma u'ti ahadun syai'an huwa khairun wa awsa'u min as-sabr. Dan barang siapa yang menuntut sabar dan tidak keluh kesah, nescaya disabarkan dia oleh Allah. Demikian juga siapa yang selalu doa minta dekat Tuhan supaya Tuhan bagi kesabaran dekat dia, maka Tuhan akan bagi dia jadi orang yang sabar dan dia bukan orang yang keluh kesah. Serta Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi jalan untuk melepaskan dia daripada balak yang disabarkan itu. Dan kalau dia sabar, lambat laun Tuhan akan lepaskan dia daripada zaman kepayahan kerana sabar dia tu. Kena sabar. Bila kena musibah, kena sabar. Sabar. Walaupun hati rasa tak sabar, kena sabar. InsyaAllah lepas zaman kepayahan itu, kerana kesabaran dia dalam melalui zaman kepayahan itu, dia akan kembali kepada zaman yang selesa balik. Tuhan janji macam tu. Baik pun balak, lapar, ataupun sakit, ataupun lainnya. Tak sekira lah. Ujian dalam bentuk apa sekalipun. Ujian takut, ujian lapar, ujian sakit, Tuhan bagi macam-macam.
Macam-macam Tuhan bagi. Sabda Nabi SAW lagi, dan barang yang diberikan seorang daripada suatu ialah yang lebih baik dan lebih memadakan daripada sabang itu. Maksudnya sabang adalah anugerah paling baik. Tak ada dah lebih baik daripada sabang. Apa pun mau sabang, tuan-tuan. Apa pun mau sabang. Nak beli kereta second hand pun kena sabang. Terus cakaplah soal sabang. Kita duk cerita tadi, payah tu sabang tu semua. Sabang nak beli kereta second hand, sabang sah. Tak boleh kata ada duit ni nak pergi beli kereta. Tak kira dah aku nak pertuan wira. Nampak ya pertuan wira kan nak bayar duit nanti. Balik-balik dengan bersedung, dengan macam-macam tu ada kan. Hantar pergi kedai buat welding dengan boh cat lain, dengan apa, gedebuk-gedebuk, habis beribu-ribu. Lepas tu dengan pergi duk perbaik, sat lagi karburetor bocor, sat lagi dia make exhaust karat tadi. Kira duk punggah duit keluar ni bukan sikit. Sabang sah. Saya sanggup poh sangat. Kan? Ada duit tapi ke mana nanti saya tengok bagi pasti dapat hak elok baru bayar duit. Sabar. Tak sabang ni selalu boleh faedah lepas tu. Selalu punya beli kereta ni hak terendam di Pahang itu ni banjir lah, kena kat kita. Kita duk sampai kita beli kereta, rupanya kita beli asam kelubi jeruk. Kereta duk rendam dalam air, apa asam kelubi. Nanya kita. Sabang saya tengok minta geran saya nak tengok dia ni guna alamat duk ada kat belah Temeloh, kat belah Kuantan. Sana itu ni pakai jadi jeruk, habis dah kereta jeruk ke apa. Jadi tak elok, cari hak lain. Kan? Sabang kok mana pun dia ada banyak kebaikan, banyak faedah dia. Maka tuntutlah pula apa kebajikan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala dan usahakan pada menuntutnya dengan amal anggota ataupun kira bicara. Kata At-Tirmizi, daripada bab ini ada riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan bermula ini hadis hasan lagi sahih. Dia kata sabang yang tersebut kepujian dalam Quran. Dia kata dalam Quran banyak sebut tentang sabang. Sesungguhnya telah disifatkan Allah akan orang yang sabang itu dengan beberapa sifat yang besar. Quran banyak sebut. Dan disebutnya akan sabang itu di dalam Quran lebih daripada 70 tempat. Dalam Quran yang 30 juzuk tu ada lebih daripada 70 kali Tuhan sebut tentang sabang saja. Banyaknya sebut menunjukkan kuat tuntutan supaya sabar. Untuk Nabi SAW biasa. Dia biasa. Kalau dia nasihat orang, kadang-kadang satu benda tu Nabi ulang ni sampai sahabat. Sampai sahabat pun, apa ni Nabi ulang sampai banyak kali. Saya ingat balik satu masa dulu, saya dah baca satu hadis tentang satu orang yang disebut sebagai Al-Kiflu. Al-Kiflu. Seorang pemuda yang hidup zaman sebelum kita. Sebelum zaman Nabi Muhammad lagi dia ni hidup. Kan? Nabi kata Al-Kiflu ni satu orang yang tidak ada pantang larang. Dia ni membujuk lalu melentang patah. Tak ada benda yang haram bagi dia, melainkan semua benda halal belakang. Ini yang dikatakan Al-Kiflu ini, Nabi kata. Sahabat yang meriwayatkan hadis ni, dia kata aku dengar Nabi sebut cerita Al-Kiflu ni, dia kata bukan marrah, bukan sekali. Bukan sab'a marrat, bukan 7 kali. Bahkan tak tahu berapa kali Nabi dah ulang sebut cerita Al-Kiflu ni di depan sahabat-sahabat. Sampai sahabat ni ada yang bila dengar kata, cerita ni berapa kali ulang lah ni, tak dengar. Mereka duk ingat Nabi tak ada model. Duk ulang model lama je. Tak. Bukan masalah tak ada model. Masalah cerita tu cerita yang cukup penting. Maka Nabi sebut, Nabi ulang sebut, Nabi ulang sampai sahabat kata lebih daripada sab'a marrat, lebih daripada 10 kali, lebih daripada 7 dan lebih daripada 10 kali. Dia kata bahkan cukup banyak kali. Apa dia? Cerita Al-Kiflu. Satu orang pemuda yang dia ni apa benda pun halal bagi dia, tak ada yang haram. Sehinggalah satu hari satu perempuan main nak minta hutang duit kat dia. Dia kata kat perempuan ni, aku boleh bagi duit dekat hang berapa dinar yang kamu nak, aku boleh bagi. Tak ada masalah. Cuma aku mau kamu serah kehormatan kamu dekat aku. Ni Al-Kiflu jahat. Orang jahat. Aku boleh duit, tak ada masalah. Bila-bila masa aku boleh bagi. Tapi aku mau kamu serah kehormatan kamu kepada aku. Perempuan ni desperate. Dalam keadaan dia perlu duit sangat-sangat. Akhirnya dia turut kehendak Al-Kiflu. Kata Nabi SAW, bila Al-Kiflu dah naik atas perut dia dah naik dah atas perut perempuan ni dah. Tiba-tiba dia dapat rasa perempuan ni gemuruh, ketak, duk ketak. Maka dia tanya dekat perempuan ni. Dia kata, pasal apa hang jadi macam ni? Adakah kerana hang benci aku? Dia tanya budak perempuan ni. Budak perempuan ni kata apa? Demi Allah, dia kata, aku tidak benci kamu. Dia kata, tetapi aku sekarang ni dipaksa untuk buat satu benda yang aku tak mau buat. Dia kata. Al-Kiflu bila dengar macam tu terus bangkit turun.
turun-turun di bawah. Dia kata, betul ke kamu tak buat ni kerana kamu takut kepada Allah? Budak perempuan ni kata, ya, aku takut kepada Allah. Dia kata apa kat budak perempuan ni? Dia kata, duit ni hak hang, dan aku bebaskan hang. Duit ni bukan hutang, tapi aku bagi dekat hang. Ambil, pergi balik, dia kata. Insiden itu telah memberi satu kesedaran kepada Al-Kiflu. Dia terus malam tu, dia kata, dia bermunajat dekat Tuhan. Dia kata, ya Allah, dia kata, demi Allah, aku tidak akan buat dah benda-benda salah ni selepas daripada ni. Nabi kata pada malamnya Al-Kiflu meninggal dunia. Dia mati malam tu. Tak ada sakit, tak ada apa saja, Tuhan bagi mati dia. Nabi SAW kata, berpagi-pagilah Al-Kiflu itu, hal keadaan nama dia sudah ditulis oleh Allah di pintu syurga. Habis tu, cerita tu, Nabi sebut depan sahabat ni, sahabat kata bukan sekali, bukan 7 kali, bukan 10 kali, tak tahu berapa kali Nabi sebut. Maknanya apa? Maknanya benda ni penting. Tak ada manusia dalam dunia ni yang berdosa, yang tak ada pintu untuk dia minta ampun kepada Allah Ta'ala. Tidak ada manusia dalam dunia ni yang jahat, yang Allah terus cop atas dari dia, sehingga kan dia tak ada ruang untuk minta ampun dekat Tuhan. Tak ada. Sebaliknya, manusia tentu buat dosa. Cuma banyak sikit saja. Siapa pun juga yang buat dosa, pintu taubat terbuka untuk dia. Selagi nyawa tidak sampai di ghargharah, selagi matahari tak terbit di sebelah barat, maka selagi itulah manusia yang jahat, yang berdosa, yang banyak salah, ada ruang untuk minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi nak cerita yang tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah hal dengan sabar yang kita baca. Bila dia ulang 70 kali, makna sabar ni cukup penting. Kalau dunia ni dipenuhi dengan orang sabar, tak jadi huru-hara. Tapi dunia ni duk jadi huru-hara kerana dunia ni dikuasai, bukan cakap dipenuhi, dikuasai oleh orang-orang yang tidak sabar. Maka jadi kelengkabut habis semua. Dan riwayat daripada Ahmad bin Hanbal, bahawasanya telah disebutkan Allah sabar dalam Quran itu lebih kurang 90 tempat. Imam Hanbali kata, dia kata bukan 70, dia kata 90 tempat Allah sebut tentang sabar. Dan disambungkan Tuhan akan kebanyakan derajat-derajatnya dan segala kebajikannya kepada sabar. Dan banyak benda Tuhan sebut, dia sangkut dengan sabar. Dia sebut, dia sangkut dengan sabar. Begitu. Dan dijadikannya derajat-derajat itu dan segala kebajikan itu buah faedah baginya dan natijah baginya. Kalau kamu buat macam ni, kamu dijadikan orang-orang yang sabar. Dia natijahnya kamu dijadikan orang yang sabar. Dan iaitu dalam Quran ada 7 bagi seperti yang datang ini kenyataannya. Masalah dia kata sabar menjadikan imam muttaqin dan mencapai amanah di dalam agama. Kata Zubaidi dalam Ittihafus Sadah, bahwasanya telah dijadikan Allah bagi orang yang sabar itu imam bagi orang-orang yang takut kufur dan maksiat. Orang yang ada kriteria sabar dalam diri dia, dia layak menjadi imam. Imam maksudnya pemimpin. Nak ambil pemimpin, cari orang yang sabar. Sabar dalam maksud kata apa? Sabar, hak kita baca awal-awal tadi. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam menjauhi dosa dan maksiat terhadap Allah. Sabar apabila ditimpa musibah. Bila dia ada kriteria ni, dia ada ciri-ciri, dia ada sifat-sifat sabar macam ni, dia layak menjadi imam. Dia layak menjadi pemimpin. Dan disertakannya sabar itu dengan yakin. Dia bukan setakat sabar, bahkan dia mempunyai keyakinan dalam diri dia. Yakin kepada Allah. Dan bahawasanya dengan sabar dan yakin itu mencapai amanah dalam agama. Orang yang ada kesabaran dan dia yakin dengan Allah, dia satu orang yang amanah dalam agama. Begitu. Maka berfirman Allah Azza wa Jalla mensifatkan orang dengan orang-orang yang tersebut dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan telah kami jadikan daripada mereka itu imam-imam, yakni pemimpin, yang menunjuk mereka itu dengan pekerjaan kami. Bila jadi pemimpin, dia bertanggungjawab tunjuk jalan benar kepada orang yang duduk bawah pimpinan dia. Tak kala sabar mereka itu, syaratnya dia mesti sabar. Begitu. Dan adalah mereka itu yakin dengan segala ayat kami. Orang yang dilantik menjadi pemimpin, dia mesti yakin dengan ayat Quran. Mesti. Tentu. Masalah, sabar itu disempurnakan Allah atasnya kalimatul husna. Sebagaimana kata Zubaidi, bahasanya disempurnakan Allah atas segala orang yang sabar itu kalimatul husna dalam agama. Maka telah berfirman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tammat kalimatu rabbikal husna
ala bani Israel bima sabaru. Dan telah sempurnalah kalimah Tuhanmu yang baik atas anak pinak Israel dengan apa yang telah disabarkan oleh mereka itu. Bani Israel yang sabar, Allah Subhanahu Wa Taala janji kesempurnaan kepada mereka. Begitu. Sabar itu balasannya sebaik-baik balas. Sebagaimana kata Zubaidi, wajib balas bagi segala orang yang sabar itu dengan sebaik-baik amal mereka itu. Ulama kata, buat baik ni tentu Tuhan akan balas kebaikan. Al-Quran kata, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ni Quran. Quran tak ada tipu dia. Kan? Siapa buat baik sikit pun Tuhan akan balas, buat benda tak baik, buat benda jahat sikit pun Tuhan akan balas. Begitu. Baik, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan demi sesungguhnya dibalas akan orang yang sabar itu akan pahala. Yakni dengan sebaik-baik barang yang ada mereka itu mengamalkannya. Ini semua janji-janji Tuhan dalam Quran. Nah, abang kata sabar ni adalah satu benda yang disuruh di agama. Sabar itu dapat berganda-ganda pahala daripada amalnya. Sebagaimana kata Zubaidi, digandakan pahala orang yang sabar itu atas tiap-tiap amalnya. Firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika yu'tuna ajrahum marratain bima sabaru." Bermula mereka itu diberi pahala 2 kali ganda. Dia buat satu amalan tapi dapat 2 ganda pahala dengan sebab barang yang disabarkan oleh mereka itu. Kalau sabar, buat satu amalan Tuhan ganda bagi jadi 2 ganda pahala. Masalah sabar itu menjadikan balasnya, yakni pahalanya dengan tiada hingga dan tiada berhad. Banyak orang tak baca itu. Dia nak cerita kata banyaklah pahala. Dia baca banyak pun kalau bagi tu orang juga tak ada guna. Kan? Baca dia lagu tu. Jadi banyaklah dalam Quran dah kata 70 ayat duk ada cerita pasal sabar. Kita duk kutip 70 tu malam ni baca, kuliah subuh pula apa gitu. Kan? Jadi ceritanya apa? Ceritanya kita kena latih diri kita supaya sabar. Ditimpa musibah, sabar. Apa juga benda Tuhan mai kat kita dalam bentuk ujian, sabar. Tak ada apa? Sabar, tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan dengan tawakal kepada Allah dan disertai dengan kesabaran itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara kita semua. Kemudian bawah tu dia kata sabar itu mendapatkan kemenangan. Dia umai pula ayat Quran. Kemudian dia kata sabar ni dihimpunkan Allah antara 3 perkara. Dia kata. Kata Imam Ghazali, telah dihimpunkan Allah bagi orang yang sabar antara pekerjaan yang 3 yang tiada dihimpunkannya bagi lain daripadanya. Maka firman Allah, "Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Mereka itulah ampunan Tuhan atas mereka itu dan rahmat Tuhan ke atas mereka, dan mereka itulah orang yang dapat petunjuk. Maka petunjuk dan rahmat dan ampun itu terimpun bagi orang yang sabar. 3 adalah orang yang sabar. Dia kata yang pertama, dia kata Allah Subhanahu Wa Taala janji dapat rahmat. Rahmat maksud dia apa? Kesian, belas kesian Tuhan. Tuhan kesian kat kita. Bila kita kena ditimpa musibah dan sebagainya, kita sabar, Tuhan kesian kat kita. Contoh kita ingat balik hadis yang kita baca. Saya ingat 2-3 bulan lepas sebelum puasa tu. Cerita Sayyidina Abu Bakar duduk dengan Nabi. Mai satu orang maki Sayyidina Abu Bakar depan Nabi. Mai maki Sayyidina Abu Bakar, kata kat Sayyidina Abu Bakar macam ni, hang tak betul, hang buat lagu ni pasal apa, hang buat lagu ni, hang ni tak guna, hang bobo. Sayyidina Abu Bakar dia kata tak betul. Tambah Ustaz Bakar. Ya. Sayyidina Abu Bakar dia kata tak betul. Dia mai gasak depan-depan pula tu. Hang tak betul, hang buat lagu ni pasal apa, hang buat lagu ni kedum maki Sayyidina Abu Bakar. Melopong Sayyidina Abu Bakar ni duk dengar. Nabi pun duk tengok. Nabi tak kata apa. Sabar. Macam tu punya pandai. Kalau lawan bukan nak selesai. Dia daripada rumah tadi memang main nak renyak Sayyidina Abu Bakar dah. Tidur lawan dia. Bukan nak selesai masalah, senang sudah. Cuma takkanlah Sayyidina Abu Bakar yang sama macam yang dia tuduh tu. Takkan Sayyidina Abu Bakar macam yang dia kata. Sayyidina Abu Bakar diam. Nabi pun diam. Oh, tak habis rupanya. Bila diam ni bukan kata dia nak mati. Dia kau duduk galak lagi, duduk hantar. Bila dah sampai satu peringkat, Sayyidina Abu Bakar pun nampak dia perlulah mempertahankan diri. Sebab dia tak seperti yang ditahmahkan tu. Maka dia rasa dia perlu mempertahankan diri. Bila Sayyidina Abu Bakar start aja bercakap nak mempertahankan diri dia, Nabi bangkit. Kita ingat kita baca hadis dulu. Nabi bangkit pergi.
Sayyidina Abu Bakar pun saya terkejut. Dia tengok Nabi bangkit. Dia pasal apa Nabi marah kat aku kan? Aku cuma nak mempertahankan diri. Takkan nak mempertahankan diri daripada tohmahan pun salah. Nabi bangkit dengan muka nampak macam tak seronok. Dia pun tak seronok. Dia pun berhenti daripada mempertahankan diri dia. Dia pergi ikut Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, pasal apa kamu bangkit tinggal aku dalam keadaan nampak kamu macam tak senang dengan aku? Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, tadi masa kamu duk kena gasak dengan kawan 3 suku ni, masa kamu duk kena gasak dengan dia, aku dapat melihat malaikat turun mai keliling kamu mempertahankan kamu. Tak perlu orang tahu kata kamu betul. Allah tahu kata kamu betul cukup. Allah tahu kamu buat ni betul. Allah tahu. Manusia tengok manusia kata tak betul, biar tidak lepas. Bila kamu tak jawab, orang duk gasak kamu tadi, aku dapat melihat malaikat turun mai duk ada keliling kamu. Malaikat mempertahankan kamu. Nabi kata, tapi bila kamu jawab aja, aku dapat melihat malaikat meninggalkan kamu. Dan aku dapat melihat iblis dan syaitan sudah berada di keliling kamu. Aku tak mau duduk, Nabi kata, dengan orang yang syaitan ada di keliling dia. Nabi kata. Jadi kita dah baca lah dulu hadis yang mengatakan janji syurga, janji rumah di halaman syurga, janji rumah di atas tempat tinggi dalam syurga, apa semua lah sekali kepada siapa? Kepada orang yang baik akhlaknya. Sebelum tu kepada siapa? Kepada orang yang dia tahu dia benar, tapi dia tahan daripada bercakap. Walaupun dia tahu dia benar, dia tak pertahan diri dia sampai macam-macam tu. Allah janji dekat dia rumah yang cukup indah di dalam syurga. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Banyak benda yang kita belajar. Kadang-kadang dah jumpa dah benda ni, tapi kita tak boleh nak ambil akibat daripada benda yang kita dah jumpa ni. Nah, mudah-mudahan benda ni memberi kebaikan kepada kita semua. Jadi orang yang sabar ni dia kata ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar dia dapat rahmat, satu, dia dapat keampunan Tuhan, dua, dan juga dia akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, tiga. Kemudian dia kata sabar itu disuruh syarak dengan dalil firman Allah, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah, Allah sama dengan orang yang sabar. Kemudian dia kata pula wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah dengan Allah dengan banyak bersabar dan banyak sembahyang. Dan kita bila kena musibah, bila kena ujian, apa yang kita perlu buat? Bukan kita perlu memberi penjelasan, tak payah tuan-tuan. Kadang-kadang penjelasan bukan nak menjelaskan keadaan, tapi dia menambah masalah lain. Kadang-kadang penjelasan menambah masalah, bukan nak menjelaskan keadaan dah. Sebab satu benda kita cakap, 10 tafsiran orang buat. Tuan-tuan baca dalam surah Maryam, kisah Nabi Zakaria. Apabila dia terkena fitnah, Tuhan kata apa kat dia? Tuhan kata duduk diam-diam. Tuhan kata dekat Nabi Zakaria, kan, jangan kamu bercakap dengan manusia selama 3 hari. Tuhan kata macam tu. Tuhan kata dekat Nabi Zakaria, jangan kamu bercakap dengan manusia selama 3 hari. Pasal apa? Kalau dalam tempoh tu cakap, jadi cerita lain. Banyaklah. Kalau kita nak buka, tengok balik daripada Quran, daripada hadis Nabi dan daripada bagai-bagai penjelasan cukup clear tentang benda-benda ni semua. Dalam keadaan yang macam ni, apa dia? Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong kepada Allah dengan banyak bersabar dan banyak melakukan sembahyang malam. Sembahyang sujud mau bagi lama. Minta supaya Allah lepas kita daripada apa juga masalah yang menimpa kita. Dan tak ada satu kuasa dalam dunia boleh lepas kita daripada masalah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian firman dia lagi, wasbir wa ma sabruka illa billah. Dan hendaklah sabar engkau dan tiadalah sabar engkau itu melainkan dengan Allah. Dia kata itu lagi. Kemudian dia kata sabar terpuji ahlinya kerana firman Allah, as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar. Orang yang sabar dan orang yang benar pada imannya, dan segala orang yang taat akan Allah dan Rasulnya, dan segala orang yang menafkahkan hartanya, dan segala orang yang minta ampun pada segala waktu sahur. Dia kata, dia sebut waktu sahur. Al-ashar maksudnya waktu sahur. Pasal apa? Pasal itu waktu paling cantik untuk kita minta apa-apa pada Tuhan. Waktu sahur, pukul 4, pukul 5, 1/3 akhir daripada malam, 1/3 sebelum subuh. Time tu mau bangkit, mengadu kat Tuhan tuan-tuan. Mengadu kat orang tak ada penyelesaian. Kita mengadu kat orang, orang ni bagi akal macam ni. Mengadu kat orang ni bagi pendapat macam ni. Mengadu kat ni macam-macam pendapat.
Tak usah mengadu dekat orang. Orang tak mampu menyelesaikan masalah kita. Orang boleh memberi pandangan pada masalah kita. Tapi yang boleh menyelesaikan masalah kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ni Tuhan kata apa? Minta bil adha pada waktu sahur. Pukul 4, pukul 5 pagi bangkit ambil ayat semayang. Minta kepada Tuhan. Semayang tahajud 2 rakaat. Semayang hajat. Minta apa-apa hajat kita pada Tuhan. Sujudnya biar lama. Sebab Nabi kata waktu sujud itu waktu kita paling hampir dengan Tuhan. Minta apa saja kita nak minta dekat Tuhan. Kita pergi rumah orang, kita ketuk pintu sekali, dia tak buka. Kita ketuk lagi, kita ketuk. Esok pergi lagi, lusa pergi lagi, tulat pergi lagi. Satu hari dia buka pintu juga. Walaupun dia buka dalam keadaan marah, tapi dia buka juga pintu. Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata ud'uni astajib lakum. Minta dekat aku akan perkenankan kepada kamu. Kita minta sekali dia tak bagi, kita minta lagi, kita minta lagi, kita minta lagi. Walau 1000 kali kita akan terus minta sebab kita tahu dia saja yang boleh bagi kat kita. Satu hari Allah akan bagi dekat kita. Karena Allah tahu kita penuh keyakinan pada dia. Kita minta hanya pada dia. Ni agama tuan-tuan. Kalau kita ada keyakinan yang macam ni, Allah Subhanahu Wa Taala selamat kita daripada binasa dengan ujian yang menimpa kita. Nah, begitu. Baik. Kemudian dia kata, mintalah ampun kepada Tuhan pada waktu sahur. Dan firman Allah, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan sekalian orang yang sabar dalam kesusahan dan sabar dalam kesakitan dan sabar pada waktu menghentam seteru. Sabar dalam keadaan macam ni. Allah timpakan kepada dia kesusahan pun dia sabar. Allah bagi dia sakit pun dia sabar. Kalau waktu dia kena serang dengan musuh, dengan seteru pun dia sabar. Allah suka orang macam ni. Wallahu a'lam. Kita buka satu kuliah baru di Masjid Lama, Masjid Jelutong. Bulan depan 25 hari bulan, hari Isnin malam Selasa juga. Hari Isnin minggu 4 di Masjid Jelutong kita guna kitab Bahrul Mazil 16, sambungan kepada yang kita baca di Masjid Bayan Baru. Yang kita stop di Bayan Baru, kita sambung di Masjid Jelutong. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.